inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikin. Diri kita, tapi kita juga ada monolog diri kita bercakap tentang diri kita. So insyaAllah di sepanjang 6 bulan ni, di sepanjang 26 minggu, insyaAllah kita akan kongsikan tips, teknik dan juga kisah-kisah inspirasi lah. Dan insyaAllah kita akan selip-selipkan juga cerita storytelling, dan insyaAllah dia akan memberi manfaat dan jadi asbab kebaikan. Amin, insyaAllah. Sambil-sambil mandi balik ke rumah tu kan, Datin. So kita nak dengar juga lah majlis ilmu, sebab masa saya berkhidmat di satu kementerian, Datin, Okey, baik. Saya go. Kekasih Allah dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
محمد نبيا ورسولا. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang mesra. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana, semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Maligai permata, istana bayangan syurga, harta dan tahta mengaburi mata, tersesat dikau di terang cahaya. Langsung tidak kau minta kata bicara, pesan huruf yang benar, seruan mengajak taat yang esa.
Bukan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jaga tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Apabila seseorang hamba itu luas pengetahuannya dan dia kenal Allah, maka semakin dalamlah dia merenung ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu semakin kukuhlah pemahamannya. Sebab itulah para arifun billah dan para ulama, mereka itu mempunyai pengertian yang berbagai-bagai terhadap Al-Quran. Itulah bukti semakin luas pemahaman mereka, semakin dekat mereka dengan Allah. Buktinya, Abu Dhar pernah menceritakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bangun salat bersama-sama dengan sahabat kerana mengenangkan suatu firman Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kiranya engkau menyeksa mereka itu, maka mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM, bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama Radio IKIM dan Destinasi IKIM untuk jam kedua pada petang ini, setiap hari Isnin kita membawa kepada anda rancangan Tariq An-Nur atau Jalan Syahaya, dan insya-Allah bersama Tariq An-Nur kita membawa kepada anda siaran langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama jurulatih komunikasi kita pada petang ini yang berusaha Tuan Rizal Rashid di talian pada waktu ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datin, apa khabar Datin? Baik, alhamdulillah. Tuan sihat ya? Alhamdulillah sihat, luar biasa dan teruja petang ni nak berkongsi di IKIM FM. Special ni hari ni. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah bila siapa yang buka FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media akan nampak Tuan Rizal. Pakaian pun kita dah tahu dah di mana sebenarnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh untuk waktu ini kita nak sambung bersama Tuan Rizal tentang skill-skill komunikasi untuk petang ini, dan tajuk yang kita nak bawa untuk petang ini, penampilan dan cara kita dilayan. Untuk petang ini bersama Tuan Rizal, sebagai mukadimah silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bahagia Datin Mona Jasman, dengar tak suara saya Datin? Sebab saya risau saya punya suara tak dengar ni. Dan kepada tuan dan puan, sahabat-sahabat pendengar IKIM yang dihormati dan didoakan dengan kebaikan. Macam yang bagi Datin mention tadi, kepada rakan-rakan yang mungkin sedang menonton di Facebook, anda tengoklah saya baru habis umrah
Lepas tahallul saja terus cari tempat. Dan special hari ni Atin, kita bersiaran di mana? Di level 29 Fairmont Hotel dekat Clock Tower Mekah. Masya Allah. Sebelum kita nak mukaddimahnya, saya belanja sedikit lah dia punya kita punya view insya-Allah. So kita berada di kita punya Kaabah. So insya-Allah didoakan semua pendengar-pendengar IKIM dan penonton-penonton dapat ke sini insya-Allah setiap tahun, dan insya-Allah kepada yang belum dapat insya-Allah dipermudahkan insya-Allah. So petang ni kita akan bahas satu topik yang mana sangat penting, yang kita namakan dia ataupun tajuk topik kita petang ni adalah penampilan dan cara kita layan. Mungkin ada yang tanya kan, kenapa Tuan Rizal tak bersiaran di bilik? Untuk makluman Datin, dekat bilik saya tak ada line. So tu yang kami naik ke tingkat 29 atas sekali. So kita bersiaran di sinilah insya-Allah. So rezeki kami masya-Allah. Alhamdulillah, dia nak fokus ibadah tu dalam bilik tu. Amin. Okey Datin, macam biasa pagi ni petang ni kita nak mulakan dulu dengan recap apa yang telah kita pelajari topik minggu lepas. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin sedang mendengar, jangan lupa untuk sediakan pen dan kertas. Dan kepada abang-abang yang tengah memandu balik tu, hati-hati memandu. Mungkin ada isteri dekat sebelah, boleh tolong rakam lah. So minggu lepas kita telah bahas dengan tuan dan puan tentang seni menegur bahagian 2. Kita ada banyak soalan kan Datin tentang seni menegur bahagian 2. Nanti kita akan naikkan di ujung slot nanti insyaAllah. So tempoh hari kita telah bahas untuk seni menegur bahagian 2 ni, dia ada 4 perkara. Jom kita recap sama-sama lah. So yang pertama, bila kita nak menegur tuan dan puan, kita tegur apa yang perlu dibuat, bukan apa yang sedang dan telah dibuat oleh siapa? Oleh pesalah tu. Ataupun orang-orang yang kita nak tegur tu. Sekali lagi saya ulang, kita nak recap topik seni menegur bahagian 2. So dia ada 4 perkara. Kalau kita nak tegur orang, kita nak nasihatkan orang, ada 4 perkara. So yang pertama, kita tegur apa yang perlu orang yang kita tegur tu buat. Dia bukan apa yang dia sedang buat ataupun apa yang dia telah buat. Contoh kita bagi minggu lepas kan, kalau contoh anak kita tengah lompat-lompat ni dekat dekat rumah orang. So kita bagi tahu lah, adik jangan lompat-lompat. Kan dia sedang melompat tu. So kita bagi tahu apa yang dia perlu buat. Adik duduk diam-diam contohnya. So itu adalah yang pertama. Dan yang kedua tuan dan puan, bila kita sebut tentang menegur, sebelum tegur, kena bina jambatan dulu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya build rapport dulu. So bila kita sebut tentang build rapport, tempoh hari ataupun minggu lepas kita telah bahas ada beberapa cara, ada beberapa teknik, ada beberapa kaedah. Sebelum kita nak menasihatkan, sebelum kita nak menegur, kita bina rapport dengan antaranya masuk dalam dunia mereka. Contoh, kalau kita nak tegur anak remaja, so kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita masuk dalam dunia mereka dulu. Kalaulah contoh diorang ni suka main game, so kita main game dulu, tapi jangan kita pula hanyut Datin. So maksudnya kita kena berempati, kita kena masuk dalam diorang punya dunia dulu. Right? Dan yang kedua, salah satu cara untuk membina rapport sebelum kita nak tegur, sebelum kita nak nasihatkan adalah dengan memberi hadiah. Memberi hadiah juga adalah salah satu teknik untuk membina rapport. Dan yang ketiga tuan dan puan, ambil tahu tentang perkembangan mereka. Contoh kan, Tuan Rizal hari tu pergi umrah, balik bila Contoh. So maksudnya, anda telah mengambil berat tentang saya lah. Contoh. So maksudnya, sebelum kita nak sebelum kita nak menegur, kita kena ambil tahu dulu. Mungkin anaknya sebelum ni dah masuk sekolah berasrama penuh ke, ataupun mungkin anaknya nak exam ke. So kita kena ambil berat dulu, dan selepas tu barulah kita tegur apa yang kita nak tegur. Dan yang keempat tuan dan puan, sebelum kita nak menegur, kita bina rapport dengan memberi tumpuan sepenuhnya. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita bercakap, bila kita nak menegur, jangan elakkan daripada handphone di tangan. Kita tegur dia. So make sure badan menghadap kepada orang yang kita nak tegur, dan pada masa yang sama handphone tak ada. So itu adalah apa yang kita bahas tentang seni menegur bahagian kedua untuk nombor 2 lah. Dan yang ketiga tuan dan puan, recap minggu lepas, tegur dengan kata-kata lembut. Dan minggu lepas kita juga telah bahas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk menegur Firaun dengan kata-kata yang lembut. Dan yang keempat,
adalah doa. So tuan dan puan, kita faham, kadang-kadang kita nak tegur ayah kita, kadang-kadang kita nak tegur isteri kita, kadang-kadang kita nak tegur suami kita, kadang-kadang kita nak tegur isteri kita. Dan kita juga telah bahas minggu lepas, orang yang paling sukar kita tegur, Datin, adalah orang yang dekat dengan kita. Siapa dia? Contoh isteri, suami, eleh, awak tu, you pun sama, contoh. Ataupun mungkin ayah kita, ibu kita, alah kau ni aku yang basuh kau punya najis dulu, contoh. So again, salah satu caranya adalah dengan doa. Mudah-mudahan bila kita doa, mudah-mudahan kita akan dapat ataupun hatinya terbuka, insya-Allah. So petang ni kita akan bahas satu topik. Topik ni sangat penting yang kadang-kadang kita terlepas pandang, Datin. Kadang-kadang kita sebagai suami dah lama berkahwin, dah lama menikah, so kita abaikan isu ni. Kadang-kadang kita sebagai bos, kita dah lama dah dekat jabatan kita. Kadang-kadang kita sebagai seorang staff, kita dah lama dah dekat tempat kerja kita. Kita tidak mengambil berat tentang penampilan. Dan bila kita sebut tentang penampilan, sebenarnya Datin, penampilan ni insya-Allah akan membawa kepada cara kita dilayan. Sekali lagi tuan dan puan, penampilan ni sangat penting tau, sebab penampilan ni akan membawa tentang cara kita dilayan. Contoh Datin, sekarang saya alhamdulillah saya bawa jemaah umrah saya selama 11 hari. So kita pakai jubah lah kan, kita pakai jubah. Takkan kita pakai jeans kan, kita pakai songkok. So kita bukan ustaz, tapi dia orang, "Assalamualaikum ustaz, macam ni macam mana kita nak sa'i, macam mana kita nak tahlil tu ustaz?" So again, kenapa orang panggil saya ustaz walaupun saya belum ustaz? Saya bukan ustaz, sebab penampilan kita. Sebab penampilan kita adalah perkara yang insya-Allah akan membuatkan orang layan kita. Dalam bahasa Inggerisnya, dia ada satu terminologi, dress how you want to be addressed. Sekali lagi saya ulang tuan dan puan, dalam bahasa Inggeris adalah dress how you want to be addressed. Maksudnya berpenampilanlah kita seperti mana kita nak dilayan. So soalan dia adalah, apakah poin-poin yang kita nak jaga supaya kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang isteri, tampil kacak, tampil tampan, kita sebagai seorang bos, sentiasa orang akan respect dengan penampilan kita, sebab penampilan insya-Allah akan membawa cara kita dilayan. So macam mana ataupun apa perkaranya yang kita perlu hati-hati ataupun kita perlu take note dekat sini, kita akan sambung selepas ni. Tunggu. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsian dan mukadimahnya untuk petang ini. Dan untuk waktu ini, Tuan, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0172900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri.
apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen. Itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur, dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita pada petang ini. Masya Allah, alhamdulillah. Di Makkah pun nak juga buat live untuk petang ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Rizal masih meluangkan masa untuk rancangan Tariq An-Nur. Masya Allah, semoga cahaya sentiasa di mana-mana, insyaAllah. Dan bersama petang ini kita sambung kembali untuk tajuk petang ini, penampilan dan cara kita dilayan. Silakan Tuan Rizal. Okey, terima kasih yang bagi Datin sekali lagi kepada tuan dan puan yang mungkin baru tune in. Anda kena tengok Facebook ni, sebab Facebook saya berada di surau tingkat 29 dekat Fairmont Hotel. Okey, tuan dan puan, Datin, pernah tak kita dengar satu phrase ataupun satu terminologi, dia kata don't judge the book by its cover. Pernah kan Datin? Kita selalu dengar. So ada yang kata, don't judge the book by its cover lah. Kita tengok mungkin dia berpakaian sekian-sekian, dia berpakaian begini-begini, mungkin kita tak tahu amalannya macam mana. So tuan dan puan, at some point, yes, saya setuju. Tapi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, kita kena tahu penampilan kita kena jaga, tuan dan puan. Dan bila kita sebut tentang penampilan kita, sebenarnya penampilan kita insya-Allah akan membuatkan orang tertarik dengan kita. Non-Muslim tertarik dengan kita, ataupun yang sahabat-sahabat lain lah yang tengok, orang Islam ni rupanya macam ni, contohnya. So, tuan dan puan, bila kita sebut tentang penampilan ni kan, petang ni insya-Allah kita akan bahas dengan tuan dan puan ada 5 perkara, 5 penampilan yang kita wajib hati-hati, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So, sebelum kita nak bahas topik ni, saya nak kongsikan ada satu research daripada seorang profesor daripada Business Harvard School. Nama dia Profesor Amy Cuddy. So, Amy Cuddy ni AMYCUDDY. Amy Cuddy ni, Datin, dia bagi tahu apa? Dia kata, kalaulah macam contoh, saya berjumpa dengan Datin dalam untuk pertama kali kan Datin, contoh Datin pertama kali jumpa saya. So setiap kali orang yang first time jumpa kita, automatically dalam kepala dia, dalam minda dia akan ada 2 soalan. So sekali lagi saya ulang tuan dan puan, macam contoh mungkin rakan-rakan yang sedang menonton di Facebook ataupun mendengar di radio kan, kalau kita bertemu dengan seseorang, automatically 2 soalan yang kita akan tanya. So apakah 2 soalan tu menurut research yang dilakukan oleh Profesor Dr. Amy Cuddy? Dia kata first kali orang akan tanya ataupun orang akan terlintas dalam kepala dia, dia ni boleh percaya ke tak? So trust itu yang pertama. Contoh kan, mungkin tuan dan puan first time tengok saya di Facebook ataupun di IKIM kan, boleh percaya ke Tuan Rizal ni? Ya ke ni? Contoh itu yang pertama. Dan yang kedua tuan dan puan, Amy Cuddy punya research mengatakan bahawa for the first time kalau kita jumpa orang, kita akan terlintas dalam kepala kita, dia ni boleh direspect ke tak? Ataupun boleh dihormati ke tak? Jadi sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, sebagai seorang suami, sebagai seorang yang nak kita direspect ataupun nak kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai lelaki lah, tapi wanita pun sama juga tuan dan puan, kita kena jaga penampilan ni, sebab penampilan ini antara faktor yang akan meningkatkan trust dan juga respect. Justru petang ni kita nak bahas yang pertama, apa perkara yang kadang-kadang saya sebagai suami, mungkin saya sebagai seorang majikan, ataupun saya sebagai seorang yang bercakap di hadapan orang kan, apa yang kita perlu ambil maklum? Yang pertama tuan dan puan, kita kena berpenampilan ataupun kita kena jaga, yang ni saya mohon maaf Datin, kita kena jaga rambut ataupun bulu-bulu yang berada di depan ataupun di badan kita. Sekali lagi, poin yang pertama tuan dan puan, apa perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang yang membuatkan penampilan kita ataupun first impression kita yang membuatkan orang kata, ya Allah, outnya dia ni. Contoh, so yang pertama adalah rambut ataupun bulu-bulu yang berada di badan.
Contoh bulu hidung. Yang ni selalu isteri saya kata, ya Allah, apa nama ni, janganlah offside sangat kan, terkeluar-keluar. Dululah. So poin saya pertama, kadang-kadang kita tak perasan penampilan kita dari segi bulu hidung ataupun rambut, kusut masai, tuan dan puan, membuatkan kita jadi seorang yang tak kemas. Dulu masa sebelum kahwin Datin, ini saya lah. Masya Allah, sematnya bukan main lagi lah, bukan main. Tapi saya selalu beritahu dengan isteri saya kata, ini investment je. Selepas dah dapat dah, investment ke mana? Tak adalah gurau-gurau. Tapi poin saya adalah, kadang-kadang kita sebagai seorang suami, kadang-kadang kita sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, penampilan kita kena jaga in terms of rambut ataupun bulu-bulu yang berada di badan kita. Contoh jambang, contoh misai, bulu hidung lah especially kan, ataupun kita punya kening ni, kening pun bersepah-sepah kan, contoh. So again, itu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang mana bila kita sebut tentang berpenampilan, orang akan tengok muka kita dulu. Bila orang tengok muka kita, bagus yang ni, kemas yang ni, ataupun orang kata, ya Allah, bulu hidung dia pun menari-nari ya, contoh. So itu adalah yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tak perasan kita ni ada satu bau tau, yang sebenarnya isteri kita yang lebih faham lah, isteri kita yang lebih, sebab isteri kita yang bersama-sama dengan kita. So yang kedua, tuan dan puan, penampilan yang kita wajib jaga selain daripada pakaian kita adalah bau-bauan yang berada di dalam badan kita lah, maksudnya. Jadi tuan dan puan, poin saya adalah, bila kita nak berjumpa dengan orang, bila kita nak bercakap dengan orang, contoh kita sebagai seorang ketua, kita sebagai seorang leader, kita hati-hati dengan bau-bauan yang berada di sekeliling kita. Bau badan contohnya, bau kaki contohnya. Dan kadang-kadang kita tak perasan, baju yang kita dah pakai, memandangkan baju tu itulah paling kita selesa. Hari Isnin kita pakai, hari Selasa kita pakai, kita recycle. Nasib baik dia tak ada side B kan. Maksudnya kita pakai terbalik dan kita pakai di side A, esoknya kita pakai balik. Nasib baik kita tak ada side B kan. So tuan dan puan, again, kadang-kadang kita terlepas pandang tentang bau, sebab bau juga akan menunjukkan penampilan kita. Bau juga akan membuatkan orang akan trust ataupun orang akan respect kita sebagai seorang business owner, sebagai seorang ketua. Bila kita masuk ke dalam satu kawasan, masuk ke dalam satu bilik, kita akan mempunyai satu bau yang menenangkan. InsyaAllah orang juga suka nak deal dengan kita. So itu adalah yang kedua, tuan-tuan dan puan. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, okey, sebelum tu rakan-rakan yang saya hormati sekalian, bila kita sebut tentang penampilan ni kan, kita semua sedia maklum, Thoriq An-Nur ni adalah tentang communication, adalah tentang bercakap. Dan bila kita sebut tentang bercakap ni sebenarnya 3 komponen utama. Mungkin tuan dan puan nak tulis di ruangan komen, boleh tulis di ruangan komen. So sekali lagi saya ulang, mungkin kita sebelum ni ataupun orang yang baru join di Thoriq An-Nur ni, mungkin dia tak perasan Thoriq An-Nur ni sebenarnya kisah tentang apa. Sebenarnya Thoriq An-Nur ni the whole things is all about communication. Dan bila kita sebut tentang communication ni kan, communication ni sedatin bukan sebenarnya bercakap saja, tak. Communication ni consist of 3 perkara. So yang pertama adalah perkataan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tone of voice, suara kita. Dan yang ketiga adalah non-verbal. So non-verbal ni sebenarnya Datin adalah yang paling banyak dalam komunikasi kita. So apa dia non-verbal? Non-verbal ni ada 4 dan non-verbal ni 55%. Bayangkan, non-verbal ni 55%. Tone of voice kita 38% saja, dan sebenarnya perkataan-perkataan yang kita sampaikan, perkataan-perkataan kita hanya 7% saja. So bayangkan tuan dan puan, kita punya non-verbal. So inilah yang menentukan first impression, sama ada orang nak deal dengan kita ataupun orang macam ya ke dia ni. So apakah non-verbal yang saya nak kongsikan sedikit sebagai recap. So dia ada 4 perkara untuk non-verbal. Yang pertama adalah kita punya facial expression ataupun ekspresi muka. Yang kedua adalah kita punya body language, kita punya bahasa badan. Yang ketiga kita punya emosi. Dan yang keempat adalah kita punya pemakaian ataupun pakaian kita lah. So that is why tuan dan puan, sebenarnya orang yang berkata don't judge the book by its cover, pada saya secara peribadi saya tak setuju lah. Sebab tuan dan puan, sebenarnya kita sebagai seorang individu, kita sebagai seorang manusia, kita insya-Allah do judge the book by its cover. Contoh Datin kan, Datin masih ingat lagi tak masa awal-awal vaksin dulu? Ingat lagi Datin? Bayangkan masa Datin kena vaksin dulu, masa orang yang nak cocok tu,
dia pakai baju pagoda, dia pakai seluar pendek, pakai selipar. Agak-agak nanti nak dia cocok tak? Of course tak nak kan. Sebab apa? Sebab kita ni akan tengok kita ni akan tengok penampilan. That is why saya nak seru kepada semua pendengar-pendengar, kita kena cakna, kita kena make sure penampilan kita sangat luar biasa. Jadi bila kita sebut tentang penampilan, yang ketiga, baju perlu kemas. Kemas macam mana? Saat lagi kita akan sambung sekejap lagi, insya-Allah. So kepada anda, tunggu, insya-Allah saat lagi kita akan bahas tentang yang ketiga, baju perlu kemas. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan. Dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita, sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM menemani anda untuk rancangan Tariq An-Nur, Jalan Cahaya. Dan untuk petang ini masih lagi bersama Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi, untuk kita nak tahu penampilan yang sesuai untuk dan cara kita dilayan dengan baik, insya-Allah. Dan untuk sambungannya, silakan Tuan. Okey, terima kasih yang bagi latihan. So, kepada rakan-rakan yang mungkin baru tune in kan, topik kita pada petang ni adalah tentang penampilan dan cara kita dilayan. So, berapa ramai antara kita yang tak perasan, kadang-kadang kita nak dilayan best, tapi penampilan kita membuatkan orang rasa macam, ya ke dia ni nampak selekeh. So, itu yang orang rasa macam tidak layan kita dengan tak best kan. Jadi, kita pun tak puas hati. Kita pun kata, tengoklah double standard. Tapi, percaya ataupun tak, kita sebenarnya memilih. Dan sebenarnya orang melihat penampilan kita. Jadi tadi kita telah bahas kepada pendengar-pendengar semua, ada dua perkara ataupun ada dua penampilan yang
kita kadang-kadang terlepas pandang. Yang pertama, tuan-tuan puan, bulu dan rambut yang berada di badan. Jadi pada anda yang mungkin nak dengar, anda boleh ulang semula lah. Dan yang kedua tentang bau. Bau kena wangi tuan-tuan puan. Dan yang ketiga, ini yang penting. Kadang-kadang Datin kan, kita nampak orang ni macam dia punya colour cantik, tapi macam ada something yang slack. Pernah tak kita jumpa orang-orang macam tu, Datin? Tonton lelaki kadang-kadang dia ni okey, handsome, tapi ada something lah baju dia. Kadang-kadang sebab apa tuan-tuan puan? Kadang-kadang saiz yang kita pakai ataupun saiz yang kita dapatkan untuk badan kita tak sesuai dengan kita. Sama ada dia too short ataupun too long. So kalau kita perasankan Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan unit beruniform, kita nampak baju dia orang macam kemas je. Seluarnya, bajunya, kalau seragamnya, contoh kan abang-abang polis kita kan, kita nampak dia smart je, tentera smart je, semualah yang berpakaian seragam kan. So kalau kita perasan tuan dan puan, pakaian perlu kemas ini, yang pertama yang saya nak bahas dekat sini adalah tentang saiz kita. Kadang-kadang kita sebagai lelaki, kita main dan je, kita bagi tahu dengan wife, yang nanti belikan abang seluar saiz 32 pinggang saiz 32 contoh, tanpa kita perasan yang sebenarnya kaki kita terlalu panjang, lalu panjang tu membuatkan dekat bawah tu macam berkeronyok kan. So itu juga akan menentukan penampilan kita, dan itu juga akan membuatkan kita rasa nampak tak berapa kemas lah. Dan bila kita sebut tentang kekemasan ni, yang ni saya nak recommend tuan-tuan dan puan-puan pendengar-pendengar IKIM yang saya kasihi sekalian, anda boleh tengok posting daripada Dr. N. Shafira Ibrahim. Dr. N. Shafira Ibrahim di Facebook. So Dr. N, A-N-N S-H-A-F-E-E-R-A, Shafira Ibrahim. Dr. N dia ada bagi tahu tentang seluar tau Datin, seluar track. Kadang-kadang bila kita memakai seluar track, saya suka penulisan beliau sebab dia beritahu tentang seluar kita ni dia tak boleh full break, F-U-L-L-B-R-E-A-K, full break. So apa dia full break tu? Saya tak boleh ni lah tunjukkan di sini sebab saya pun tak ada saya punya device. So tuan-tuan puan kena tengoklah apa nama ni posting daripada Dr. N. Shafira Ibrahim. So Dr. N. Shafira ada bagi tahu tentang bila kita memilih untuk memakai seluar kita, especially seluar slack tuan-tuan puan, kita kena membuatkan ia kelihatan half break. H-A-L-F, half break, B-R-E-A-K. Break ni patah. So kalau kita berseluar dengan potongan half break, kita akan nampak sangat kemas. Ataupun tips yang Dr. N selalu bagi tahu, dia kata kalau kita punya seluar ni, seluar slack ni kan, kadang-kadang kita pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kasut bertali kan Datin. Kita kena make sure kita punya seluar tu jatuh di tali kedua. InsyaAllah kita akan nampak kemas. Dan tuan-tuan puan, kadang-kadang kita tak perasan penampilan kita dari segi blazer kita too long ataupun too short akan membuatkan kita ni, bos aku ni nampak kelakar, tapi dekat mana nampak kelakar dia? Contoh. Jadi tuan-tuan puan, itu adalah perkara-perkara yang kita kadang-kadang terlepas pandang dari segi kekemasan, dan kekemasan di sini saya nak point out dari segi saiz. Jadi kepada tuan-tuan puan yang mungkin nak tahu saiz yang sesuai untuk tuan-tuan puan kan, saya tak ada dekat sini, mungkin anda boleh follow Dr. N. Shafira Ibrahim sebab saya nampak dia punya posting sangat bagus dan dia ada gambar-gambar yang lebih detail dan jelas. So itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat tuan-tuan puan, kadang-kadang kita tak perasan kita berpenampilan tidak mengikut TOP. Apa pula TOP ni? Okey, untuk makluman yang bagi Datin, kita kan bila kita pergi ke satu-satu event, penampilan kita, sekali lagi tuan dan puan, penampilan kita sebenarnya akan menentukan cara kita dilayan. Kalau kita pakaian kemas, insya-Allah orang akan layan kita bagus. Tapi kalau kita selekeh, orang akan dah apa-apa dah dia ni contohnya. Jadi kita kena tahu formula TOP. So apa dia formula TOP tu? T adalah time. So masa lah, maksud masa. So kita kena berpenampilan masa bila? Masa kuliah duha, contohnya, ataupun masa maghrib contohnya, ataupun masa pagi, tidaklah masa masa duha tu kita pakai blazer kan, contoh, right? Yang kedua adalah occasion contohnya, occasion. So occasion ni adalah
majlis. Kalau majlis tu formal, so kita perlu berpakaian selayaknya lah. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita rasa kadang-kadang kita pun ralat juga lah ya Datin. Kita rasa alah benda simple, pakaian je kot. Tapi pada saya kita kena menghormati tuan rumah ataupun tetamu. Kalau dia kata pakailah baju Melayu full, pakailah baju Melayu full. Kalau lah contoh dia kata okey tema kita hari ni batik, pakailah batik. So elakkanlah daripada alah relax lah baju je kot, tak ni pun kan. So kita kena hormat occasion. Jadi occasion ataupun occasion lah maksudnya kita kena cakna dengan occasion kita. Kalau occasion kita majlis makan malam, so kita janganlah pakai seluar track ataupun seluar jeans kan, tak kena tempat kan. So itu adalah O dan P adalah place, tempat lah, tempat. So occasion tu adalah acara kan, P adalah place. So berapa ramai antara kita kadang-kadang kan bila mungkin di Padang kita pakai kasut sport, tapi dekat office pun kita pakai kasut sport juga. Tapi ada rakan-rakan yang mungkin ada masalah kesihatan, mungkin kakinya tak berapa nak sihat ke, mungkin kakinya sakit ke, itu kita boleh bagi excuse lagi lah. Tapi kadang-kadang bila kita tengok pemakaian kita tidak menepati place, tempat office, kita perlu berpakaian seperti di office lah kan. Tempat masjid contohnya kita perlu berpakaian macam di masjid. So insya-Allah bila kita berpenampilan mengikut TOP, insya-Allah orang akan lebih mudah respect kita. So apa dia TOP? Sekali lagi saya ulang, T adalah time, O adalah occasion dan P adalah place. So itu adalah yang keempat. Dan yang terakhir, tuan-puan, kadang-kadang kita tak perasan tentang kita punya body language ataupun kita punya bahasa badan. Dan bila kita sebut tentang bahasa badan kan Datin, kalau anda sedang menonton saya punya ataupun kita punya live petang ni kan Datin, saya ada pilihan untuk berpeluk tubuh macam ni. Saya ada pilihan. Right? Saya ada pilihan untuk buat macam ni. Saya ada pilihan. Tapi kenapa saya tidak berpeluk tubuh? Kenapa saya tidak buat macam ni? Sebab saya tahu ianya akan mengurangkan kredibiliti kita. Dan bila kita sebut tentang body language ni Datin, saya just nak bagi satu tips antara perkara yang insya-Allah akan membuatkan kita kelihatan friendly and approachable, dan insya-Allah penampilan kita akan membuatkan orang suka dengan kita. Kita buat satu teknik yang kita namakan sebagai open posture. Open posture, OPEN POSTURE, open posture. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita berjumpa dengan orang, kita tidak berpeluk tubuh ataupun kita tidak mungkin masukkan tangan kita dalam poket. So kalau kita melakukan open posture, insya-Allah orang akan lihat kita sangat friendly dan insya-Allah kita akan kelihatan approachable. Dan percayalah tuan dan puan, bila kita mempunyai penampilan-penampilan sebegini, penampilan kita insya-Allah will lead ataupun akan membawa kepada cara kita dilayan. Kalau kita nak dilayan dengan bagus, insya-Allah penampilan kita kena bagus. Tapi kalau kita nak penampilan ataupun nak layanan orang macam biasa-biasa je, terpulang dengan kita. Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsian untuk petang ini. Dan beberapa soalan yang kita dapat dari minggu lepas, Tuan Rizal mungkin boleh dijawabkan pada waktu ini. Ada yang bertanya, bagaimana nak tegur rakan sepejabat? Rakan sepejabat tu perempuan yang jenis ketawa yang kuat sambil terjerit-jerit serta mengganggu suasana kerja. Bagaimana nak menegur? Okey, kadang-kadang kita berhadapan dengan rakan sekerja yang istilahnya happy go lucky lah ya Datin. So mungkin kepada rakan-rakan yang mempunyai situasi, dan bagus kepada rakan yang bertanya ni sebab dia sangat cakna dengan rakan sepejabat dia. So kadang-kadang orang yang happy go lucky perlu ditegur dengan cara happy go lucky juga. Caranya ataupun contoh macam mana? Mungkin kita boleh pasang satu tazkirah ataupun mungkin video-video pendek. Mungkin bukan kita yang sampaikan, tapi mungkin kita boleh sampaikan daripada video-video ustaz-ustaz kan sekarang ni ada banyak kan klip-klip video yang kita boleh tonton. So since saya percaya orang yang dimaksudkan tu mungkin rakan sekerjanya adalah orang yang happy go lucky juga. So kita pun happy go lucky. Assalamualaikum. Ni kau kau gelak kuat sangat lah. Cuba kau tengok ni. Cuba kau tengok ni. So again, rules dia, kita tak boleh tegur dia di tempat yang public. Dia kena tegur
yang happy. Ya. Datin dengar, Datin? Ya, dengar. Okey, dengar Datin? Baik, Okey. So, so kita juga kena tegur dia secara happy go lucky. So again, tuan dan puan, saya ulang mungkin tadi siarannya agak tersekat. So, kalau kita nak tegur orang macam ni, tegur secara one-to-one, dan since dia adalah orang yang happy go lucky, kita juga tegur dia secara happy go lucky. Allahuakbar. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Dan untuk soalan seterusnya, ada yang bertanya dari Negeri Sembilan, macam mana kita nak bina jambatan yang kukuh? Okey. Bila kita sebut tentang macam mana nak membina jambatan yang kukuh kan, sebenarnya jawapannya adalah subjektif, Datin. Dan bila kita sebut tentang jambatan, saya refer kepada satu term yang kita panggil sebagai rapport. Kalau dalam bahasa Inggeris dia, kita eja sebagai R-A-P-P-O-R-T, rapport. So, kalau kita nak bercakap dengan mungkin pasangan kita, kalau kita nak nasihatkan bos kita ataupun sesiapa sahajalah, dia bergantung dengan cara kita membina rapport tu. Kalau rapport kita bagus, insya-Allah dia boleh terima. Tapi kalau sebaliknya ataupun kalau tak bagus, takut jadi sebaliknya lah. Jadi salah satu cara untuk kita membina rapport, yang ni perkara yang saya suka buat, Datin. First kali, cari persamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, puji. Sebab orang suka dipuji. Dan yang ketiga, bagi hadiah. Yang keempat adalah sebut nama dia. Macam contoh Datin Nur Jazman tadi kan, bila bercakap, Tuan Rizal. So, bila kita bercakap dengan mungkin pasangan kita ataupun sesiapa saja, kita sebut ataupun kita bahasakan nama dia lah, right? Tapi mungkin ada certain orang yang pelik pula Tuan Rizal, tak pernah pula saya panggil isteri saya dengan nama dia kan. Mungkin teknik ni tak boleh digunakan lah, tak sesuai. So kita boleh gunakan teknik seterusnya dengan doakan dia depan-depan. Yang tu sebenarnya untuk makluman Datin, just nak share sedikit lah Datin. Tahun 2010 masa tu Alhamdulillah saya pun direzekikan untuk menunaikan umrah juga. Tapi pada ketika itu kami menunaikan umrah sebab ada hajat. So masa tu kami agak kami tak ada baby lagi lah. So isteri saya ni mempunyai situasi di mana maksudnya pregnant dia gugur. So tahun 2010 kami pun decide untuk pergi umrah. So satu hari ni, ini dekat Masjidil Haram Datin. Balik saja daripada Masjidil Haram, on the way ke hotel. Kami singgah dekat satu kedai minyak wangi, kedai oat kan. Jadi masa kami nak tengok kan, kita nak tengok cuci mata. Lepas tu peniaga tu tanya, dia kata daripada mana dia kata. So saya pun bagi tahu lah daripada Malaysia. Since dia nampak kami berdua, so dia tanya dah berapa orang anak dia cakap agaknya dia pun berbahasa basi lah kan, istilah kita nak berbesar. Ya Allah Datin, masa tu sebenarnya bila bab anak ni kan, dia agak sensitif lah masa tu. So masa tu saya pun muka saya berubah dan kemudian saya bagi tahulah dengan peniaga tu, saya kata sebenarnya kami tak ada anak lagi, dan isteri saya beberapa kali mengandung tapi keguguran lah. Dan kemudian Datin, dia pun nampak muka saya dan muka isteri saya berubah. Automatically dia angkat tangan, dia doa, ya Allah ya Tuhanku, kau dapatkanlah, kau jadikanlah sahabat aku ni. Lepas tu dia tanya siapa nama So saya kata Ana Rizal, nama saya Rizal. So dia pun sebut nama saya. So dia kata kau jadikanlah sahabat aku ni Rizal dan isterinya mendapat zuriat yang soleh dan soleha. Amin. Masya Allah. Masa tu Datin, saya tak pernah ada orang doa secara spesifik macam tu, plus dia sebut nama pula. Ui, saya rasa macam baiknya lah Arab ni. Walhal itu dia punya tradition kan. Dan yang paling best Datin, apa dia agak-agak, daripada saya nak beli satu, saya terbeli 3 Datin. Aduh. Maksudnya saya dah kena game. Tapi Allahuakbar. Tapi poin saya adalah mendoakan orang secara spesifik. Itu adalah salah satu cara untuk kita nak membina jambatan dengan kukuh, insya-Allah. Jadi ada 5 cara. So
So kalau tak dapat yang pertama, try yang kedua. Tak dapat yang kedua, try yang ketiga. Tak dapat yang ketiga, try yang keempat. Tak boleh semua, kena dengar minggu depannya, insya-Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah, banyak cara, masya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini ada yang bertanya juga soalan mungkin terakhir pada petang ini, Tuan Rizal, macam mana nak tegur staf kita yang lebih tua dari kita? Kalau bagi arahan sikit mesti buat muka dan gelak katanya. Bagaimana Tuan? Okey. Bila kita sebut tentang orang yang lebih senior ataupun orang yang lebih tua daripada kita, kita kena ingat satu rules. Orang yang lebih tua dia tak suka diajar-ajar. Sekali lagi saya ulang tuan dan puan, orang yang lebih tua dia tak suka diajar-ajar. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita tak ajar, kita cadangkan. So sekali lagi saya ulang tuan dan puan, bila kita deal dengan orang yang lebih berusia daripada kita jangan ajar dia, kita cadangkan. Okey, Cik ataupun Haji, boleh tak saya cadangkan kita buat macam ni? Tapi sebelum kita cadangkan, yang ni yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan kan. Guru saya selalu bagi tahu, dia kata, Rizal, kalau kau jumpa dengan orang tua, kau kena minta nasihat daripada dia. Sekali saya ulang tuan-tuan dan puan. Kalau kita berjumpa, ini pesan nasihat daripada guru saya lah Datin. Dia kata, Rizal, kalau kau jumpa dengan orang yang lebih tua, lebih berusia, kau kena minta nasihat. Jadi saranan saya, sebelum kita nak tegur staf kita yang lebih tua ni, so kita minta nasihat. Contoh kan, mungkin bos kita tu ataupun staf kita yang lebih tua tu, kita bos contohnya. So staf kita yang lebih tua tu namanya Haji Karim contohnya. So saya mohon maaf Tuan Haji, namanya diambil sekejap. So kita boleh bagi tahu, Assalamualaikum Haji, saya sebenarnya Ji, saya orang baru dekat sini Ji. Since Haji orang lama, boleh tak Haji nasihatkan saya Ji? Minta nasihat. So orang-orang yang lebih berusia ni dia akan suka memberi nasihat, dan orang yang meminta nasihat juga, orang yang lebih tua ni akan rasa macam, wah bagus pula ni. So selepas dia beri nasihat kepada kita, percayalah insya-Allah level of respect dan insya-Allah level of penerimaan dia dengan kita akan lebih tinggi, dan masa itulah kita boleh cadangkan apa yang kita nak cadangkan. So selepas dia dah ngam dengan kita, barulah kita kata, Ji, sorry Ji, sebelum saya terlupa, boleh tak saya nak cadangkan sesuatu? Apa kata? So kita cadangkan. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak Tuan Rizal atas pertemuan untuk petang ini. Tapi tinggal sedikit masa lagi dari Makkah Mukarramah ni. Minta doakan kami juga di sana, dan mungkin kata-kata terakhir daripada Tuan. Silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita selalu kata don't judge the book by its cover. Kadang-kadang kita selalu quote ada satu-satu nama. Tengok contoh Steve Jobs. Tengok nama Mark Zuckerberg contohnya. Dia pakai simple-simple je. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka dah ada nama dah. Jadi kita ni yang tak Steve Jobs lagi ni, kita ni yang bukan Mark Zuckerberg lagi ni, kita perlu menjaga penampilan kita, sebab penampilan kita akan menentukan cara kita dilayan. Dan tuan dan puan, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita kena berpenampilan dengan bagus supaya insya-Allah mudah-mudahan orang yang berada di sekeliling kita akan respect kita, dan mudah-mudahan kita juga akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rizal Rashid atas pertemuan untuk petang ini. Semoga dipermudahkan segala urusan di sana Tuan Rizal bersama jemaah. Amin, insya-Allah. Amin. Saya doakan Datin dan semua pendengar-pendengar diberi kesempatan dan diberi kemudahan untuk ke sini, dan setiap tahun menjadi ibadah. Amin, insya-Allah. Jadi ibadah ibadah tahunan. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah umrah mabrurah insya-Allah, wa dhanb maghfur insya-Allah. Amin. Dan terima kasih banyak Tuan Rizal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di destinasi Kim Inspirasi Inforiah Islami.